Assalamualaikum guys, welcome back. Pertama sekali aku nak ucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan kepada korang semua dan insya-Allah sama-samalah kita doakan supaya kita dapat sambut kemerdekaan yang sebenar dengan bebas daripada pandemik ini insya-Allah. Anyway, dari sebuah kisah seram beralih ke kisah yang menyayat hati sebelum bertukar menjadi sebuah kisah yang suspens dan akhirnya kisah ni menjadi sebuah kisah yang tak ubah macam sebuah drama gerak khas. Ramai sebenarnya yang ikut kisah ni dan belajar untuk tukar emosi dalam setiap kisah. Sekejap sedih, sekejap marah, lepas tu keliru. Kalau sebelum ni aku ada share kisah seorang wanita yang nak saman individu-individu yang pada awalnya cuba untuk bantu pulihkan balik keluarga wanita tersebut sebab viral katanya disantau. Tapi niat tersebut patah di tengah jalan bila pengamal perubatan yang dikenali sebagai Tok Singa memaklumkan yang sihir tersebut bukan datang dari luar tapi dari wanita tu sendiri hingga menyebabkan wanita tu teruk dikecam. Tambah pula dekat dalam video yang viral menunjukkan seorang lagi pengamal perubatan yang senang kita panggil Pakcik Perlis mengaku mengadakan ritual yang meragukan dan menyimpang dari amalan agama Islam. Selang beberapa hari kemudian, Pakcik Perlis ni buat laporan polis mengatakan yang dia dibelasah oleh 4 orang suspek iaitu Tok Singa, Tok Hijau, Wes Lamos dan Idris. Dan seingat aku ada 6 orang yang ditahan selepas laporan polis tu dibuat. Fast forward, semalam suspek dah pun dihadapkan ke mahkamah dan kalau ikutkan laporan media, katanya kesemua mereka mengaku tidak bersalah atas pertuduhan membelasah pengamal perubatan tersebut. Kesemua mereka dilepaskan dengan ikat jamin sebanyak RM3,000 seorang dan akan dibicarakan kemudian. Tapi macam mana pun, Tok Singa dan Wes Lamos ada buat live semalam dan berkongsi kisah sebenar pasal perbicaraan tu. Kata dorang, pihak media berkongsi fakta yang kurang tepat yang mana hanya 3 orang sahaja yang mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan. Sementara seorang lagi mengaku bersalah sebab membelasah Pakcik Perlis tu dan minta dibicarakan. Jadi tuan-tuan tengok dah bayar semua. Kenyataan Metro orang ni memberitahu empat orang ni tidak mengaku. Bukan tak mengaku. Bukan tak mengaku. Tapi tuan-tuan dengar penjelasan daripada Tuan Badian sendiri. Kepada Metro pun kalau boleh nak tulis ayat tu biar kena sikit dah. Kenyataan hari ni 4 orang. 4 perawat tidak mengaku memukul seorang bomo, okey. Jadi 3 perawat saja dah. Yang seorang ni bukan perawat, yang ni orang lain. Kadang-kadang Metro ni kena tulis balik dah biar jelas. Dalam live tu juga, Tok Singa bagi ruang kepada lelaki yang mengaku memukul Pakcik Perlis tu untuk terangkan keadaan sebenar. Saya nak tahu siapa yang ada gambar bini saya. Itu je. Saya turun, saya tengok cilanat tu tengah tidur. Tak sampai 5 minit, saya jumpa dia kat luar tadi. Dia boleh buat dia dah tidur. Kejutkan apa semua. Masa tu dia start dia punya gila lah. Cerita dia, saya tanya dia kenapa gambar bini aku, gambar pak menakan aku, gambar mak mertua aku semua ada. Situ memang betul saya cakap terus terang Dia cakap ana ente macam ni bang, saya okey macam ni bang, cerita dia bang, saya dah seminggu sampai kat sini bang. Aku dah lah bengong masa tu. Saya pun cakap dia macam ni, aku tak nak tahu kau datang seminggu, kau datang 10 hari, kau datang setahun, aku tak nak tahu. Aku nak tahu kenapa gambar bini aku ada dengan kau, kenapa gambar mak mertua aku ada dengan kau. Dia sebenarnya macam ni bang. Saya bang datang sini bang, dah seminggu saya duduk rawat. Aku cakap tu masa tu memang tumbuk dia. Dipendekkan cerita, Encik Eric ni ambil keputusan untuk naik tangan lepas dia fed up dengan penjelasan dari Pakcik Perlis ni, ditambah pula dia tengah tertekan pada waktu tu. Kalau korang minat nak tahu kisah yang lebih panjang dan terperinci, aku ada sediakan link untuk korang tengok sebab video tu panjang dalam sejam lebih kurang macam tu. So dekat video ni aku share dengan korang maklumat yang penting berdasarkan pada laporan media sahaja. So korang boleh bayangkan kisah ni makin melarat sampailah ke pengetahuan polis dan sebagainya. Kalau kita tengok secara generalnya, inilah sebab kenapa dalam Islam kita dilarang untuk buat perkara-perkara kurafat macam ni, bukan hanya sebab rosakkan iman, rosakkan dalaman kita, tapi dalam masa yang sama mampu untuk porak-perandakan hidup manusia. Korang tengok je lah, dari kita bersimpati dengan apa yang terjadi, timbul pula macam-macam benda yang membuatkan kita rasa benda ni semua dah makin mengarut. Sampai ke orang yang tak kenal mengenal pun berbalah nak buktikan siapa betul dan siapa salah. Tapi ingatlah, di akhir cerita, manusia juga yang dalam kerugian. Iblis, syaitan dan jin bertepuk tangan sambil parti minum ketum. Tak pasal-pasal. Dekat sini aku cuma nak tanya pendapat korang lah kan. Kalau kata benda ni berlaku dekat korang, korang nampak ada seseorang yang gunakan gambar korang ataupun gambar ahli keluarga korang untuk tujuan yang kurafat. Sebagai contoh, cucuk jarum dekat gambar tu.
apa yang korang akan buat? Korang boleh share dekat komen kat bawah ni sebab aku nak baca. Cuma apa pun kita kena ingat, kita buat sesuatu untuk capai apa yang kita nak dengan membelakangkan hukum hakam agama, kita mungkin akan dapat apa yang kita nak. Tapi sampai bila pun kita takkan dapat capai kedamaian dan ketenangan serta redha Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata pepantun, hati-hati lalu titi, takut nanti putus talinya. Busuk hati bawa ke mati, takkan bahagia di akhirat sana. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe, okay? So thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Stay home dan stay serak. Love you, I miss you. Ding 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 ding.